Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita tengok bahagian C. Bahagian C ialah 15 markah. Jawab satu soalan sahaja tapi cikgu akan tunjuk dua-dua hari ini. Okey, soalan 16. Ini kita kena fahamkan soalan ya bahagian C ni. Okey, sebuah sekolah mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah kilang kejuruteraan. Murid-murid yang menyertai lawatan itu dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan sigma dan kumpulan gamma. Antara aktiviti semasa lawatan tersebut ialah pertandingan menjawab kuis yang melibatkan dua jenis soalan, soalan matematik dan soalan sains. Okey, soalan A. Jumlah bilangan murid yang menyertai lawatan sambil belajar itu ialah 55 orang. Bilangan murid dalam kumpulan gamma melebihi bilangan murid dalam kumpulan sigma sebanyak 5 orang. Nyatakan nisbah bilangan murid dalam kumpulan sigma kepada kumpulan gamma. Okay, untuk soalan ini, langkah pertama kamu kena cari berapakah bilangan kumpulan gamma dan kumpulan sigma. So, kita gunakan persamaan linear serentak. So, katakan X sama dengan kumpulan sigma, Y sama dengan kumpulan gamma. Okey, tekan itu. Ini soalan nombor 16. Okey, maklumat yang diberi ialah jumlah bilangan murid yang menyertai lawatan sambil belajar itu ialah 55 orang. Maksudnya X tambah Y sama dengan 55 orang. Itu ialah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua, maklumat dibagi ialah kumpulan gamma melebihi kumpulan sigma. Gamma ialah Y kan? Gamma yang lebih. Maksudnya Y tolak 5. Y tolak X sama dengan 5. Maksudnya perbezaan dia lah ni. Itu persamaan yang kedua. Jadi macam mana nak buat ini? Kita gunakan persamaan linear serentak. Sama ada gunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, kalau nak gunakan kaedah penggantian, okey, daripada mana-mana pun boleh kamu nak guna. Okey, kalau cikgu gunakan penggantian daripada 2, maksudnya daripada persamaan 2, Y tolak X sama dengan 5. So, Y sama dengan 5 tambah X. Jadi, kamu gantikan Y sama dengan 5 tambah X ke dalam persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 55. Jadi, gantikan sahaja X tambah 5 tambah X sama dengan 55. So, kita akan dapat 2X tambah 5 sama dengan 55. 2X sama dengan ini pindah. Jadi, tolak 50. 55 tolak 5, 50. So, X sama dengan 50 bahagi 2. So, kamu akan dapat X sama dengan 25. Okey. Lepas tu, gantikan saja X sama dengan 25 ke dalam persamaan Y sama dengan 5 tambah X. Yang ini daripada sini ya. So, Y sama dengan 5 tambah 25. So, kita dapat Y sama dengan 30. Soalan dia minta nisbah. Nisbah di antara bilangan kumpulan sigma dengan gamma. Maksudnya dia mahu nisbah X, nisbah Y. X kita dapat 25, nisbah 30. Jadi, kamu tukarkan kepada pecahan yang nisbah yang termudah. Macam mana nak buat? Okey, bahagi dengan 5. Ini pun bahagi dengan 5. So, akan dapat 5 nisbah 6. Itu jawapan akhir dia. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke soalan B. Fahamkan soalan. Setiap kumpulan diminta mencipta satu logo kumpulan daripada sekeping cardboard berbentuk bulatan berdiameter 24 cm. Kumpulan sigma mencipta logo berbentuk sebuah heksagon sekata bersisi 12 cm seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11 yang ini ya. Jadi, hitung luas dalam sentimeter kuasa 2 bagi lebihan cardboard yang tidak digunakan. Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. So, diorang diberi cardboard berbentuk bulatan. Jadi, kumpulan sigma ni dia buat logo berbentuk heksagon. Jadi, soalan dia minta
bagi lebihan, dia mahu luas bagi lebihan cardboard yang tidak digunakan. Jadi mana yang tak digunakan? Yang tepi ni lah dia mau cari, yang tepi ni berapakah luas ini. Jadi macam mana mau cari? Maksudnya ini dia mau cari luas kawasan yang bernorat. Jadi luas bulatan ini kena tolak dengan luas heksagon. Okey, macam mana kita nak buat? Kita keluarkan dulu heksagon itu. Jadi luas bulatan tolak dengan luas heksagon. Dia beri diameter ialah 24. Maksudnya jari dia ialah 12, kan? Jadi di mana 12 itu? Maksudnya sini ialah kita bahagikan heksagon itu kepada beberapa segitiga supaya kamu senang nak kira. Kalau luas segitiga tahu kan macam mana nak kira. Jadi ini berapa? Ini ialah 12 sebab dia sama dengan jejari bulatan itu. Jadi macam mana nak cari luas segitiga tu? Okey, dia bagi panjang sisinya ialah berapa? Kepada skema mencipta logo sekata bersisi 12 cm. Okey, sisi dia pun 12 cm. Sini pun 12 cm. Macam mana nak cari luas segitiga? Kamu kena cari dulu luas bulatan. Tahu kan macam mana nak cari? Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2 tolak dengan ada 6 kali 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali segitiga, luas segitiga. Luas segitiga lah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, so sekarang kita nak cari ni pi dia sudah gunakan 22/7 darab dengan jejari kuasa 2 tolak dengan 6 1/2 darab tapak. Okey, sekarang tengok sini. Ini segitiga tu. Tapak ialah berapa? Ini tapak. Tapak ialah 12 cm. Tinggi mesti yang ini, yang tegak. 90 darjah. Bukan yang sending. Jadi kamu kena cari dulu tinggi tu. Macam mana mau cari tinggi tu? Sini kita tahu pun 12 cm. Jadi yang ini ialah 6 cm. Kamu kena gunakan teorem Pythagoras. Jadi macam mana nak cari tinggi dia? Tinggi sama dengan 12 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2 punca kuasa. Okay, ambil kalkulator dan kamu kira, kamu akan dapat jawapan. Punca 108. So, kamu akan dapat, kamu ambil kalkulator, kamu kira berapa punca 1. Kamu akan dapat 10.39. Ini ialah tinggi kita. Okey, jadi 1/2 darab tapak ialah 12 darab dengan tinggi yang kita dapat tu 10.39. Jadi kamu ambil kalkulator, kamu kira berapa kamu akan dapat. Okay, jawapan dia mahu 2/4. Jadi kamu kira guna kalkulator kamu 22/7 darab dengan 12 kuasa 2, kamu akan dapat 452 4/7. Okay, buat dulu dalam pecahan, tidak apa. Tolak dengan 6 darab 6 dalam kurungan 1/2 darab 12 darab dengan 10.39 tutup kurungan, kamu akan dapat, sekejap ya. Kamu akan dapat 374.04. Lepas kamu tolak, kamu dapat 78.53. Sebab dia nak dalam 2 tempat perpuluhan. So, sampai 53. Hati-hati ya. Kalau kamu kena tengok di belakang 3 tu nombor apa. Sebab ini nombor 1. Jadi tak perlu dipundurkan. Dia dapat sentimeter kuasa 2. Itu jawapan dia. Soalan C. Jadual 3 menunjukkan bilangan soalan yang berjaya dijawab oleh kumpulan sigma dan gamma bagi pertandingan kuis. Okey. Sigma soalan matematik 12, gamma 10, sin 14 dan gamma 18. Okey, dalam pertandingan kuis itu jumlah bilangan soalan yang ditanya bagi soalan matematik ialah dan sin ialah masing-masing 15 dan 2. Bagi setiap satu soalan matematik yang betul akan mendapat P markah, manakala bagi soalan sains yang akan mendapat Q markah. Okay. Kita tahu sudah.
matematik P, sains Q. Okey, matematik P, sains Q. Jadi matematik ada 15 soalan. Sains ada 20 soalan. Bagi setiap satu soalan matematik yang betul akan mendapat P markah dan sains Q markah. Jumlah markah bagi satu soalan matematik dan 2 soalan sains ialah 7 markah. Satu soalan matematik dan 2 soalan sains adalah 7 markah. Okey, satu soalan matematik P kan tambah 2Q sama dengan 7. Markah keseluruhan pertandingan kuis ini ialah 85 markah. Dengan menggunakan kaedah matriks hitungan P dan Q. So, ini kita dah dapat persamaan yang pertama. Cari persamaan yang kedua. Dia kata jumlah markah bagi kuis ini adalah 85 markah. Kita tahu tadi soalan matematik ada 15 soalan. Tambah dengan soalan sains ada 20 soalan. Iaitu jumlah dia kata 85 markah. So, kamu dapat persamaan yang kedua. Okey, dalam kaedah matriks, maksudnya kamu kena tukar pergi matriks. Macam mana nak tukar? Okey, yang penting kamu kena tahu nak tukar pergi matriks dia mesti ada tiga kurungan. Ini kalau tak ada nombor dia ialah 1. Kurungan ke depan untuk nombor. Yang penting dia sudah bersusun lah, PP, QQ. Kalau tidak bersusun, kamu kena susun. Jadi ambil nombor sahaja 1, 2, 15, 20. Masukkan dalam kurungan yang pertama. Kurungan yang kedua ambil P sama Q. Jangan terbalik ya. Dan kurungan 3 ambil yang di belakang. 785. Jangan buat garis begini ya. Sebab itu bukan matriks. Lepas itu kamu kena pindahkan dia. Pindah maksudnya jadikan songsangan. Ingat rama-rama. Ini cikgu dah pernah ajar ni ya. Rama-rama. Ini A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi apa yang jadi bila dia tukar pergi sebelah rama-rama itu, P, Q, dia akan jadi 1 per AD darab B, C. AD, ni rama-rama dia punya sayap. Sayap yang pertama ni AD tolak BC. BC ialah 2 dengan 15. 2 darab 15. Okey, lepas tu kurungan. Bila sudah bertukar ke sini, dia akan jadi ini dia punya rumus. Dan apa jadi? Ingat lagi, A dengan D dia akan bertukar tempat. AD bertukar tempat. B dengan C dia akan jadi negatif. Yang ini tulis balik 785. Okey. Lepas tu kamu carilah dulu dalam kurungan ni. 1 per 1, 20 tolak dengan 30 dapat 10. Dan dia adalah negatif. Okey. Lepas tu kamu selesaikan yang belakang ini. Macam mana nak selesaikan yang belakang ini? Kita boleh gunakan kalkulator. Okay, macam mana nak gunakan kalkulator? Okay, kita jadikan itu ialah matrik A, yang belakang ialah matrik B. Ada 2 matrik kat sini. So, untuk cari matrik guna kalkulator, kamu tekan mod. Kamu jumpa math. MAT tu matrik ya. So, kamu tekan 2. Kamu akan dapat kosong macam tu kan. Okay, jangan risau. Okay. Kamu tekan shift dan kamu tekan 4. Dia keluar macam ni. Dim edit math. Okay. Dim ialah dimension. Kamu tekan 1 untuk dimension. Dah kita dah labelkan ini sebagai A dan B kan tadi. Jadi kita buat dulu yang A. Kita masukkan dulu yang A. Tekan 1. Okay. Dia keluarkan macam tu. Maths A. Matrik A. M darab M. M ada soal. M tu apa? M tu adalah baris. Baris yang begini. Lajur yang begini. Okay. So baris darab lajur. M baris, N lajur. Baris itu macam ni. 1, 2. Ada 2 baris. Tekan 2. Tekan sama dengan. Okay, lepas tu N. N pun ada 2. 1, 2. Pun 2. Tekan sama dengan. Okay, lepas tu matrik A 1, 1. A 1, 1. A 1, 2. A 2, 1. A2, 2. Jadi ikut gini saja. Huruf Z. Nampak ni? Huruf Z. Supaya kamu faham. Supaya kamu tidak terano. 20 dulu masukkan. Tekan sama dengan.
tekan negatif 2, tekan sama dengan huruf Z. Lepas tu tekan negatif 15, tekan sama dengan. Lepas tu tekan 1, tekan sama dengan. Okay, lepas tu kita nak masukkan lagi matrik yang B. Sama juga tekan shift, tekan 4. Okay, so kita tekan 1. Okay, sekarang kita nak buat B kan. Tekan 2. Sama macam tadi. M dia ada 2. 1, 2. 2 baris sama dengan. N dia ada 1 sahaja. 1. Tekan sama dengan. Okay, M 1, 1. Kalau ini tak payah Z lah. Sebab dia ada 2 sahaja. 7. Tekan sama dengan. Tekan 85. Tekan sama dengan. Ini maksudnya A dengan B ni. Maksudnya A darab dengan B. Kalau ada kurungan tu A darab B. Tu kamu tekan shift. Kamu tekan 4. Dia akan keluar gini. Kamu tekan 3. Okay. Answer. Nak cari answer. Jadi tekan 1 A. Darab. Tekan darab. Tekan darab. Sebab darab. Tekan lagi shift 4. Okay. Tekan 3. Darab dengan apa? Darab dengan B. B ialah 2. Lepas tu kamu tekan. Tengok. Matrik A darab matrik B. Tekan sama dengan. Okay. M11 kamu dapat 3. Negatif 30. Lepas tu kamu tekan lagi sama dengan. Tekan anak panah. Tu. M21 kamu dapat negatif 2. Dia akan jadi begini matrik dia. Cuma ada 2 lajur. 2 baris 1 lajur. Okay. Mana? Okay. Dapat yang itu. Lepas tu tinggal macam ni. Kamu cuma darab saja masuk. Boleh juga guna kalkulator kaedah metrik. Tapi boleh juga kamu darab saja ini. Darab ni. Itu pun boleh. Okay, jadi negatif 1 per 10. Darab dengan negatif 30. Kamu akan dapat 3. Lepas tu negatif 1 per 10. Darab dengan negatif kamu akan dapat 2. So dapat P sama dengan 3. Dan Q sama dengan 2. Pada sini kamu boleh semak jawapan. Macam mana nak semak jawapan? Kamu tekan sahaja mode. Kamu jumpa cari equation. Sampai equation tekan 1. Okay, kita nak semak Lepas tu kita tekan anak panah ke kanan. Tak payah. Kita tekan 2 terus. Okay. A1. A1 ialah yang inilah. Nombor 1 ni. A1. B1. C1. A2, B2, C2. Kita masukkan nilai. A1 sama dengan B1 ialah 2. Sama dengan C ialah 7. Tekan lagi sama dengan. Dia keluar A2. A2 ialah 15. Tekan sama dengan B2 ialah 20. Tekan sama dengan C2 ialah 85. Tekan lagi sama dengan. Tengok X yang pertama 3. Y ialah 2. Ini. X dan Y. Tapi dia gunakan PQ kan. So kita dapatlah jawapan dia ni untuk semak. Okay. Supaya tengok jawapan kamu betul ataupun salah. Okay, tengok soalan nombor 2. Salah seorang murid dari kumpulan Gamma menyatakan bahawa mereka akan memenangi pertandingan kuis itu. Dengan menggunakan jawapan di 16C1, adakah anda bersetuju dengan pernyataan itu? Justifikasikan jawapan anda. Kita tahu tadi kalau P 3 markah, Q ialah 2 markah. Di dalam jadual ini dia sudah bagi bilangan soalan yang berjaya dijawab oleh kumpulan sigma dan kumpulan gamma. Jadi kita kira markah untuk kumpulan sigma dulu. Sigma. Okey, markah sigma, jumlah markah ya. Jumlah markah kumpulan sigma ialah dijawab 12 yang betul. Jadi kalau 12 P dia akan dapat 3 markah kan. Tambah dengan 14. Kalau sains dia akan dapat 2 markah. Dia ambil kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat jawapan. Jadi kamu akan dapat 64. Okay, lepas tu kamu cari lagi jumlah markah ke gamma. Sama juga cara dia. Dia jawab 10 betul, darab dengan 3. Tambah dengan sains 18 betul, darab dengan 2. So kamu akan dapat 33.
10 3 30 tambah dengan 36, kamu akan dapat 66. Okay, jadi soalan dia di situ, salah seorang murid dalam kumpulan gamma menyatakan bahawa mereka akan memenangi pertandingan kuis itu. Dengan menggunakan jawapan, adakah anda bersetuju dengan pernyataan itu? Justifikasikan jawapan anda. Okey, tengok apa jawapan dia. Ya atau tidak? Iyalah. Ya, kerana apa? Justifikasi itu mesti bagi sebab. Kerana jumlah markah kumpulan gamma lebih tinggi berbanding dengan jumlah markah kumpulan sigma. Okay, mesti ada dia punya justifikasi baru dapat markah penuh. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya iaitu soalan 17. Okay, soalan 17. Jadual 4 menunjukkan kekerapan Syahirah menghantar mesej kepada rakannya dalam sehari bagi suatu tempoh masa. Okey, tu amalah kawan-kawan dia kan, bukan seorang saja. Okey, bilang macam dia hantar 10, kekerapan 2, 11, 5 dan seterusnya. Okey, A1 soalan dia, jika mod bagi data tersebut ialah 14, nyatakan nilai maksimum bagi P. Nilai maksimum bagi P. Dia kata 14 ialah mod. Mod ialah 10. Mod ialah 10. Maksudnya di sini ialah nyatakan nilai bagi P. P yang di kawasan ini dia tidak boleh lebih daripada 10. Sebab kalau lebih daripada 10, mod dia akan berubah. Sebab mod 14, jadi P tolak 2 ni dia tidak boleh lebih daripada 9 lah, atau sama dengan 9. Kan, kalau dia lebih 9, kalau dia 10 dia tidak boleh lah, dia tidak boleh sama dengan ini atau dia tak boleh lebih. Jadi P tolak 2 ni dia mesti kurang atau sama dengan 9. Jadi apakah nilai P? Okey, macam biasa nak cari P, pindahkan 9 jadi tambah 2. So P lebih kecil atau sama dengan 11. Jadi berapakah nilai P? Berapakah nilai maksimum bagi P? Okey, jadi nilai tulis. Nilai maksimum bagi P ialah 11. Nilai maksimum bagi P ialah 11. Itu jawapan untuk A. Soalan yang kedua. Dengan menggunakan jawapan di 17, hitung min bagi bilangan mesej harian yang dihantar oleh Syahirah. Maksudnya kita dapat yang 13 tadi tu, dapat berapa? 11 2, 7 lah kat sini. Dah dapat 7. Nak kira min macam mana? Ada rumus dia kan. Macam mana nak kira min? Kalau jadual tu, kamu darab 10, darab dengan kekerapan, bahagi dengan berapa bilangan. Maksudnya kamu kira lah tu. 10, okey, ni ialah B, A2. Min dia ialah, min sama dengan 10 darab 2 tambah 11 darab 5 tambah 12 darab 6 tambah lagi 13 darab apa tadi? 13 darab 9. 11 dan 9. So, dia bukan 7, 9. 13 darab 9 tambah lagi dengan 14 darab 10 tambah lagi dengan 15 darab 8 bahagi dengan bilangan 2, bilangan kekerapan. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 10 tambah 8. So, ambil kalkulator kira, kamu akan dapat 5, 2, 4 per 40. So, kamu akan dapat sama dengan 13.1. Itu ialah jawapan untuk min. Okay, soalan B. Kemudian lukis plot kotak bagi data itu pada graf yang disediakan pada ruang jawapan. Ingat lagi nak lukis plot kotak, mesti ada 5 perkara.
iaitu nilai minimum, nilai maksimum. Kamu kena cari ini dulu, nilai minimum, nilai maksimum, kuartil 1, median ataupun kuartil 2, dan kuartil 3. Kalau daripada jadual, kita tahu nilai maksimum dia ialah, nilai minimum dia ialah 10 dan nilai minimum dia ialah 15. Untuk cari, daripada jadual lah, kita tahu nilai minimum 10. Minimum 10 yang ini, minimum ini maksimum. Jadi untuk cari kuartil, pertama sama median ini, kamu kena buat apa? Kamu kena buat satu jadual ya. Okey. Lepas tu kamu lukis jadual macam ni. Cuba ambil balik je daripada atas ni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dengan meses. Kekerapan 2, 5, 6, 10, 18. Jadi kekerapan longgokan. Macam mana kira kekerapan longgokan ini? Ingat lagi kan? Tambahan kita ialah kekerapan longgokan. Daripada 2 turun saja 2. 2 tambah 5 dapat 7. Dia macam ni. 2 tambah 5 dapat 7. 7 tambah 6 dapat 13. 13 tambah 9 dapat 22. 22 tambah 10 dapat 32. 32 tambah 8 dapat 40. Okey, seterusnya kamu kena kira cerapan. Cerapan tu maksudnya berapa, daripada cerapan ke berapa hingga ke berapa ada 2. Kita mula dari cerapan yang pertama hingga cerapan yang kedua lah. Sebab ada 2 saja. Cerapan 1, cerapan 2. 2 lah. Okey, lepas tu tengok yang atas lah. Bukan tengok yang 7. 5. Okey, yang ada berapa? 5. Cerapan 3 hingga cerapan ke berapa ada 5. Ni 2 kan, ni 3. Jadi cerapan 3, cerapan 4, cerapan 5, cerapan 6, cerapan 7. Tu 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maksudnya sampai cerapan yang ke-7. Okay, maksudnya kamu tengok sini ya. 1 tambah 2 dapat 3 kan. Tapi untuk dapat 2, 1 tambah 1 dapat 2. Ini 3, dia tak akan tambah dengan 5. Sebab 3 tambah 5 ialah 8. Jadi dia tidak termasuk 3 ini. Jadi kalau untuk termasuk 3, 3 tambah dengan berapa dapat 7? 3 tambah 4. Kurang 1 daripada sini kan. Jadi untuk cari yang seterusnya senang lah sudah. C7, C8 hingga ada 6. Jadi 8 tambah dengan 5. Dapat C13. Lepas C13, C14. 14 hingga berapa ada 9? 14 nak tambah dengan berapa? 14 tambah dengan 8. Bukan 9 lah. Kurangkan 1. 14 tambah 8 dapat 22. Lepas C22, C23. Ada 10. Maksudnya tambah dengan 9. Dapat C32. Okey. Lepas tu C33 hingga berapa ada 8. 3 tambah dengan berapa? 33 tambah dengan 7. Jadi 40. C40. Tengok. Kalau sama ni 40, ni 40, jawapan kamu adalah betul. Okay, apa guna cerapan itu? Itu untuk cari median, kuartil pertama dan kuartil ke-3. Kita tahu sudah nilai minimum kita berapa tadi. Nilai minimum berapa tadi? Ini kan nak buat plot kotak. Mesti tahulah ni. Nilai minimum 10. Nilai maksimum ialah 15. Okey. Sekarang kita nak cari kuartil pertama. Itulah gunanya jadual ini. Kuartil pertama ialah cerapan yang ke berapa dan berapa nilai dia. Okey, kuartil pertama maksudnya 1/4 darab dengan kuartil pertama tu 1/4 kan, darab dengan jumlah kekerapan 40. So kamu akan dapat sama dengan 10. Ini bukan lagi dia punya jawapan. Jadi kuartil pertama Q1 sama dengan 10. Maksudnya dia berada di cerapan ke-10. Itu maksud dia. Kita cari kat sini. Mana cerapan ke-10? Sini kan. Dan tengok atas dia. Tengok yang ini. Itulah kuartil yang pertama. Iaitu 6. Okey, bukan 6 ya. Kita tengok yang paling atas. Minta maaf. Untuk itu nilai-nilai tu kita tengok yang paling atas. Bukan kita tengok kekerapan. So jawapan dia ialah 12. Untuk cari 5 nilai tu kita tengok yang bahagian atas.
Okey, lepas tu kuartil kedua ataupun median, sama juga cara dia. Kalau median 1/2 darab dengan 40, kamu akan dapat 20. Maksudnya ini ialah cerapan yang ke-20. Okey, cerapan yang ke-20 median ataupun kuartil kedua sama dengan, cari kat sini, inilah guna dia. Mana cerapan yang ke-20? Sini. Cerapan ke-14 hingga 22. Jadi tengok mana? Tengok ni. Atas 13. Lepas tu cari kuartil ketiga. Kalau kuartil ketiga maksudnya 3/4 daripada 40. Kamu akan dapat 3/4 daripada 40 dapat berapa? 2, 1, 10, 30. Cerapan yang ke-30. Okay, so cari cerapan yang ke-30. Kat sini kawasan dia. So dia punya kuartil ketiga adalah 14. So kuartil ketiga sama dengan 14. Okay, daripada sini baru kamu boleh lukis plot kotak. Gunakan kertas graf. Okay, ingat kalau lukis plot kotak dia mesti ada apa? Dia mesti ada garis macam ni. Nanti kamu lukis graf ya. Okay, dia akan dapat kira 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, kalau lukis di kertas graf lagi nampak. Okay, 10 tandakan 10, tandakan titik minimum dan titik maksimum dulu. Lepas tu cari kuartil pertama iaitu 12. Sini 12. Kuartil ketiga itu 14. Dapat macam tu, kamu buat apa? Sambung. Pembaris garis-garis. Maksudnya dia lurus ni ya. Dan jadikan ini sebagai kotak. Betul namakan blok kotak. Dan median ialah di tengah-tengah. Ini median. Ini ialah kuartil ketiga, kuartil pertama. Nilai maksimum dengan nilai minimum dan nilai maksimum. So dapatlah. Jadilah plot kotak kamu. Okey, ingat nak buat plot kotak mesti cari 5 ini dulu. Okey. Tengok soalan yang terakhir iaitu C. Syahira mencatatkan masa yang diambilnya untuk menaip setiap mesej tersebut. Jadual 5 menunjukkan jumlah masa dalam saat yang digunakan dalam sehari untuk menghantar mesej tersebut pada tempoh masa yang sama. Okay, dia dah bagi macam ni jadual kekerapan dia. 1 hingga 10 minit, kekerapan 103 dan seterusnya. Okay. Soalan nombor 1, lengkapkan jadual 6 pada ruang jawapan. Okay, kita tengok ruang jawapan di muka surat 156. Kemudian hitung sisihan piawai bagi jumlah masa yang digunakan oleh Syahira untuk menghantar mesej tersebut. So, kamu lengkapkan dulu jadual. Okey, ni jadual yang saya bagi. Ada di muka surat 156. Okey, titik tengah macam mana nak jadi titik tengah? 1 hingga 10 ni. 1 tambah 10 bahagi 2. Buat je dalam kurungan. Kurungan 1 tambah 10. Tutup kurungan. Bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 5/5. Itu ialah titik tengah. Okey, bila nampak pattern dia macam ni senang sudah. Jadi 11 hingga 20 maksudnya 11 tambah 20 pada 2 ialah kamu akan dapat 15/5. Yang ini 25/5. Ini 35/5. Ini 45/5. Pattern dia sama sahaja ya. Kamu kiralah fx ialah F ialah kekerapan. F itu ialah kekerapan. F, ini F. X ialah titik tengah. Fx. F darab dengan X. 103 darab dengan 55. Dapat 566.5. Lepas tu yang ini pula F darab dengan X kuasa 2. F ialah 103 darab dengan X kuasa 2. 5.5 kuasa 2. Kamu akan dapat 3115.75. Okey, so kamu jalan seterusnya kamu akan dapat 1751.5, 3009, 3621 dan 4004. Okey, dan Fx kuasa 2 ialah 3115.75, 27148.25, 76729.5, 128.545.5 dan 18218.
2. Lepas tu kamu carilah jumlah dia. Okay, cari jumlah dia. Jumlah F berapa? Jumlah Fx berapa? Dan jumlah Fx kuasa 2 berapa? Okay, cari jumlah. Tambah semua. Dia tambah, kamu akan dapat jumlah F. Tambah semua ni dapat 524. Jumlah Fx tambah semua dapat 12,952. Dan jumlah Fx kuasa 2 kamu akan dapat 417,721. Okey, nak cari sisihan piawai. Okey, kita tahu rumus untuk sisihan piawai bagi jadual kekerapan. Maksudnya jumlah Fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah F tolak dengan min. Min kuasa 2 dan ada punca kuasa. Sebab dia sudah cari sisihan piawai. So, kita masukkan saja jumlah yang kita dapat tadi. Kita masukkan yang kita dah dapat tadi, jumlah Fx kuasa 2 iaitu 417,721 bahagi dengan 524 tolak dengan min. Min, apa rumus min? Jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Ini ialah rumus untuk min. Dia masukkan jumlah Fx 12,952 bahagi dengan jumlah F 524 dan jangan lupa ada kuasa 2. Lepas tu kamu ambil kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat jawapan 13.65 saat. Itu jawapan dia untuk soalan C1. Okey, untuk soalan nombor 2. C2 Roman. Rakan baik Syahirah, Seri Devi juga telah mencatatkan jumlah masa yang digunakan dalam saat olehnya dalam sehari untuk menghantar mesej pada tempoh yang sama. Sisihan piawai bagi data Seri Devi ialah 15.23. Sedangkan siapakah antara Syahirah dengan Seri Devi mempunyai jumlah masa yang digunakan dalam sehari untuk menghantar mesej lebih luas? Berikan sebab anda. Siapa yang lebih luas? Seri Devi ke Syahirah? Cara jawab dia, kita tengok siapa yang lebih besar sisihan piawai, maksudnya serakan dia adalah lebih luas. Jadi serakan siapa yang lebih luas? Sekarang tengok siapa yang lebih besar. Seri Devi yang lebih besar, maka kita akan tulis serakan jumlah masa Seri Devi lebih luas. Kerana apa? Kerana sisihan piawai Seri Devi lebih besar. Iaitu 15.23. 15.23 dia lebih besar daripada 13.65. Okey, itu je jawapan dia.